Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Aziz Zainal Alam dan ini Pastikan Sahih edisi Khamis 13 Januari 2022. Baik, anda boleh saksikan kami di saluran berita RTMI Freeview 1, 2, 3 dan untuk mudah muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Baik, kita mulakan perkembangan pertama dengan perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia. Baik, setakat hari ini sebanyak 3,684 kes dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 2,798,917 kes dan sebanyak 39,896 kes aktif dengan kebolehjangkitan dilaporkan dan sebanyak 67.7% dilaporkan berada di hospital dan 54.9% berada di unit rawatan rapi. Baiklah, 79.7% dilaporkan mendapatkan sekurang-kurangnya satu dos suntikan vaksin. Baik, ini adalah pemakluman mengenai bantuan bencana banjir keluarga Malaysia. Rebat tunai untuk barangan elektrik bernilai RM500 akan diberikan kepada yang layak iaitu unit rumah yang ditenggelami air. Namun bantuan ini tidak terpakai kepada unit rumah berbilang tingkat seperti flat dan pangsapuri yang tidak dijejas serta premis perniagaan. Dan seterusnya adalah voucher tunai untuk perbaikan kenderaan bernilai RM1,000 serta terhad bagi satu kenderaan setiap voucher. Baik, voucher ini bagaimanapun tidak layak bagi penggunaan ke atas kenderaan milik syarikat. Baik, bantuan lain adalah pembelian barangan keperluan sebanyak RM2,500 ke atas unit yang ditenggelami air serta kerja-kerja pembaikan rumah bernilai RM5,000 ke atas rumah dengan nilai kerosakan RM5,000 ke bawah yang disahkan dan unit rumah berbilang tingkat yang terkesan. Baik, berikut pula adalah harga runcit produk petroleum bermula hari ini sehingga 19 Januari 2022. Baik, harga RON 95 kekal pada paras harga RM2.05 seliter, manakala harga RON 97 pula naik 4 sen ke RM3.07 seliter. Bagaimanapun, harga diesel kekal pada RM2.15 seliter. Majlis Keselamatan Negara MKN menafikan kesahihan mesej tular mengenai perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran yang kononnya akan dilaksanakan pada 10 Januari sehingga 12 Januari ini di Taman Sri Pulai Perdana. MKN menegaskan mesej tersebut adalah palsu dan orang ramai dinasihatkan agar berhenti daripada menyebarkan maklumat yang tidak sahih dan boleh menimbulkan kekeliruan. Baik, ini adalah prosedur kemasukan ke Malaysia bagi pengembara yang pernah dijangkiti COVID-19. Yang pertama, pengembara hendaklah menerima vaksin lengkap dengan bukti penerimaannya. Pengembara juga perlu menunjukkan bukti dijangkiti COVID-19 dalam tempoh 11 hari hingga 60 hari sebelum berlepas ke Malaysia melalui keputusan ujian makmal yang dicetak ataupun secara digital. Baik, selain itu, pengembara yang mempunyai sejarah kemasukan ke hospital kerana dijangkiti COVID-19 juga perlu mengemukakan surat fit to travel dari pengamal perubatan di hospital terbabit. Dan yang terakhir, bagi yang tidak dimasukkan ke hospital, mereka perlu menjalani ujian saringan RTKAG profesional 2 hari sebelum berlepas serta hanya akan dibenarkan berlepas jika keputusan ujian saringan adalah negatif. Hospital Kuala Lumpur HKL ingin merujuk kepada aduan yang tular di media sosial berkaitan perkhidmatan farmasi di hospital tersebut. Dalam satu kenyataan, pengarah HKL berkata, hasil siasatan mendapati terdapat kekeliruan di antara pengadu dengan pengamal yang bertugas di mana perkhidmatan mai ubat tidak dapat dilaksanakan bagi ubat tertentu berikutan berlaku kekangan stok. Kenyataan itu menjelaskan bagi melaksanakan aplikasi My Ubat dan penghantaran melalui pos memerlukan pembukusan 2 minggu lebih awal dari tarikh pesakit menerima ubat tersebut. Justru pihak HKL telah mengenal pasti pegawai yang bertugas dan akan mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan insiden tersebut tidak berulang kembali.
Juga tular sebuah posting di laman Twitter yang mendakwa bahawa terdapat anggota polis memeras ugut warga negara asing. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh menjelaskan dalam satu kenyataan, pautan tersebut menyatakan kejadian tersebut berlaku berdekatan Pasar Raya Inklusif, Kampung Baru Subang. Tambahnya, hasil semakan mendapati tiada laporan polis dibuat berkenaan kejadian tersebut serta pemilik akaun Twitter terlibat telah pun memadam posting berkenaan dari laman sosialnya. Katanya lagi, polis akan menjalankan siasatan lanjut terhadap dakwaan tersebut dan memohon mereka yang mempunyai maklumat agar tampil ke Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh. Juga tular sebuah video berdurasi 22 saat yang menunjukkan kejadian pergaduhan melibatkan sekumpulan individu berhampiran monorail Bukit Bintang. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Dang Wangi berkata, pihaknya sedang menjalankan pengesanan ke atas sekumpulan individu terlibat. Sebaik sahaja video tersebut tular. Menurutnya, polis memohon individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil bagi membantu siasatan. Tegas beliau lagi, polis memberi amaran keras agar orang ramai tidak terlibat dengan apa-apa kesalahan yang menyalahi undang-undang. Baik, ini adalah antara saranan dos penggalak COVID-19 mengikut pemerhatian terkini. Bagi mereka yang mengambil dos Pfizer, saranan dos penggalak adalah Pfizer atau AstraZeneca. Manakala bagi penerima AstraZeneca pula, dos penggalak yang disarankan adalah Pfizer atau AstraZeneca. Seterusnya, bagi penerima Sinovac, dos penggalak yang digalakkan adalah Pfizer, AstraZeneca dan juga Sinovac. Saranan kelaikan bagi ketiga jenis vaksin ini adalah sekurang-kurangnya 3 bulan. Bagi dos primer Johnson pula, penggalak yang disarankan adalah Pfizer atau AstraZeneca serta perlu menunggu sekurang-kurangnya 2 bulan selepas suntikan dos primer. Baik, berikut adalah kadar jangkitan dan kematian per 100,000 penduduk Malaysia mengikut status vaksinasi dari 1 Disember 2021 hingga 6 Januari tahun ini. Hanya seramai 1,238 individu yang lengkap vaksin berserta dos penggalak dijangkiti COVID-19 berbanding 10,874 yang tidak divaksin. Manakala seramai 9 kematian dilaporkan bagi mereka yang lengkap vaksin serta dos penggalak berbanding 555 individu yang tidak divaksin. Dan untuk pengetahuan ramai, individu yang belum divaksin adalah 9 kali lebih berkemungkinan dijangkiti dan 62 kali lebih berkemungkinan berakhir dengan kematian sekiranya dijangkiti COVID-19 perbandingan mereka yang sudah lengkap divaksin dan mengambil dos penggalak. Baik, untuk makluman orang ramai, Mas Sejahtera Trace boleh mengesan isyarat Bluetooth dari sejauh 10 meter. Baik, selain itu, pertukaran maklumat melalui Bluetooth di antara telefon bimbit pengguna Mas Sejahtera Trace dengan pengguna yang lain adalah dikenali sebagai interaksi. Baik, interaksi tidak bermaksud bilangan pesakit COVID-19 yang berada di sekeliling anda. Baik, bagi dos penggalak vaksin COVID-19, janji temu anda akan diberikan melalui aplikasi Mas Sejahtera. Dapatkan vaksinasi dos penggalak dengan menghubungi PPV terdekat dan anda akan didaftarkan dalam senarai menunggu dan diberi vaksinasi secepat mungkin. Sambutan perayaan Taipusam akan dibatalkan sekiranya terdapat penularan COVID-19 di mana-mana kuil terlibat. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, pihak pengurusan kuil perlu memikul tanggungjawab dalam memastikan penganut Hindu mematuhi prosedur operasi standard SOP seperti ditetapkan. Perayaan Taipusam dilaksanakan bermula pada 16 hingga 19 Januari 2022 dan hanya upacara membawa Pa'al Kodam bermula awal pada 14 hingga 19 Januari 2022. SOP upacara sembahyang dan perarakan pedati adalah berbeza di antara kuil Sri Subramaniar Swami Batu Cave dengan 4 kuil lain iaitu di Pulau Pinang dan juga Perak. Beberapa peraturan baru juga ditetapkan iaitu membawa kavadi, pembukaan gerai jualan sementara dan sumbangan makanan adalah tidak dibenarkan.
Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia meramalkan penumpuan angin yang berlaku di Sarawak dijangka berterusan sehingga 15 Januari ini. Ketua Pengarahnya Muhammad Helmi Abdullah berkata, ramalan tersebut berdasarkan analisis model Met Malaysia Weather Research and Forecasting Model, European Centre for Medium Range Weather Forecast dan Global Forecast System. Keadaan ini boleh menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan di Sarawak. Tambahnya, Met Malaysia telah mengemas kini amaran hujan berterusan buruk dan waspada melibatkan negeri Sarawak pada pukul 1 tengah hari 12 Januari 2022. Katanya lagi, amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama juga telah dikeluarkan bagi perairan pantai timur Semenanjung termasuk Timur Johor dan Sabah diramal berterusan sehingga 16 Januari 2022. Isu Rohingya di Malaysia perlu ditangani secara kolektif oleh semua kementerian dan agensi terlibat. Menurut Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah, kerajaan sentiasa mengadakan perbincangan dengan agensi-agensi berkaitan terhadap sebarang isu yang timbul melibatkan golongan itu. Kementeriannya juga kini sedang menggerakkan usaha untuk memperkasakan aspek pendidikan golongan berkenaan yang kurang diberi perhatian. Sehingga kini, Yayasan Qatar Foundation antara pihak luar yang menjadi penyumbang dana terbesar untuk aspek kebajikan dan pendidikan golongan Rohingya di negara ini. Jelasnya, sekiranya aspek pendidikan itu tidak diberi tumpuan, maka ia boleh menimbulkan isu lain melibatkan golongan Rohingya pada masa hadapan di negara ini. Seterusnya, Malaysia belum membuat sebarang keputusan untuk mengiktiraf kerajaan pimpinan Taliban di Afghanistan. Jelas Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah, kerajaan tidak mahu terburu-buru membuat keputusan dan akan meneliti perkembangan semasa sebelum membuat apa-apa keputusan. Tambahnya, walaupun kerajaan masih belum mengiktiraf kerajaan negeri tersebut, namun bantuan awal telah disalurkan bagi membantu Afghanistan yang terkesan. Antaranya termasuklah penyaluran bantuan kewangan sebanyak $100,000 selain bantuan kemanusiaan oleh pihak badan bukan kerajaan NGO tempatan iaitu pihak Global Peace Mission. Mereka merupakan antara NGO yang terawal tiba di sana selepas tentera Amerika Syarikat meninggalkan negara tersebut. Operasi dan pemantauan menyeluruh akan dipergiat bagi mengenal pasti pihak disyaki terlibat dengan sindiket penjualan sijil vaksinasi palsu di seluruh negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Akrisani Abdullah Sani berkata beliau tidak menolak kemungkinan sindiket seumpamanya yang kesan di Marang dan kerana itu turut wujud di negeri-negeri lain. Katanya beliau telah mengarahkan Ketua-Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kontijen Negeri melalui pengarah JSJ Bukit Aman Datuk Seri Abdul Jalil Hassan dan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Datuk Muhammad Kamarudin Mak Din untuk menjalankan risikan. Jelas beliau lagi, risikan berkenaan adalah untuk mengesan sama ada terdapat lagi perkara sama berlaku di tempat-tempat lain. Baik, seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate Selayang atas pertuduhan membunuh dua beradik dalam satu insiden kebakaran di Kampung Baru Kundang, Selangor pada September tahun lalu. Pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nik Muhammad Fadli Nik Azlan mengikut pertuduhan pertama dan kedua. Tertuduh Muhammad Fauzi Slamat didakwa membunuh seorang remaja perempuan B. Diviah berusia 19 tahun dan adik lelakinya berusia 3 tahun B. Vishnu di rumah mereka di Jalan Tambahan 2 Kampung Baru Kundang, Rawang antara jam 10.10 pagi dan jam 10.40 pagi. Pada 14 September 2021, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Baik, Kerajaan Negeri Kelantan menafikan harimau berkeliaran di penempatan orang asli di Gua Musang sejak beberapa hari lepas berpunca daripada aktiviti pembalakan. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata, perkara itu perlu diserahkan kepada pihak berkaitan untuk mengkaji dan melakukan penyiasatan tentang punca sebenar
mamalia itu keluar daripada habitat asal. Ujar beliau, kejadian harimau memasuki kampung di negeri itu bukan pertama kali berlaku. Sebaliknya, sebelum ini sudah ada kes direkodkan seperti berlaku di daerah Jeli, namun kejadian itu tidak dilabelkan berpunca daripada pembalakan. Baik, Polis Kedah merampas dadah jenis ganja seberat 58.98 kg dalam sebuah berasingan di Kedah dan Pulau Pinang. Ketua Polis Kedah, Komisioner Polis Wan Hassan Wan Ahmad berkata, sepasang suami isteri dipercayai pengedar merupakan antara 6 suspek yang ditahan dalam operasi pada 6 dan 7 Januari lalu, dan hasil siasat polis berjaya merampas dadah yang disorokkan di bahagian tempat duduk pemandu dan tempat penyimpanan bagasi sebuah bas kilang. Baik, dadah tersebut dipercayai diseludup dari negara jiran untuk pasaran di Kedah dan juga Pulau Pinang. Baik, kita akan ke hebahan yang seterusnya. Singapura bersedia untuk memberikan sebarang bantuan lanjut kepada Malaysia susulan kejadian banjir baru ini, kata Menteri Hal Ehwal Luar Republik itu, Dr. Vivian Balakrishnan. Dr. Balakrishnan ditanya sama ada terdapat usaha oleh kerajaan Singapura untuk menghulurkan sebarang jenis sokongan untuk membantu rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir. Menteri itu memaklumkan bahawa beliau mengutus surat kepada rakan sejawatannya, Datuk Seri Saifuddin Abdullah, pada Disember 2021 untuk mengucapkan takziah dan menawarkan bantuan Singapura. Baik, upacara Paal Kodam atau menjunjung belanga mengandungi susu, aktiviti sembahyang serta perjalanan pedati dibenarkan tanpa melibatkan acara kavadi bagi perayaan Taipusam kali ini dalam usaha memendung penularan wabak COVID-19. Menteri Perpaduan Negeri Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, Paal Kodam dibenarkan bermula Jumaat ini hingga 19 Januari dengan penetapan jumlah kehadiran yang berbeza mengikut kuil. Halimah berkata upacara sembahyang secara bersesi serta perjalanan dan pergerakan kereta pedati pula dibenarkan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Katanya 12 sesi sembahyang ditetapkan dari 16 hingga 17 Januari serta 19 Januari bermula 5 pagi hingga 5 petang, manakala 18 sesi ditetapkan bagi 18 Januari ini bermula 5 pagi hingga 11 malam dengan jumlah kehadiran mengikut kuil masing-masing. Seterusnya, beberapa individu yang mempunyai maklumat mengenai penjualan sijil vaksin COVID-19 palsu di Terengganu bersedia untuk tampil sebagai saksi bagi membantu siasatan berhubung kes berkenaan. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Issa berkata, siasatan polis setakat ini berjalan lancar, namun kerjasama daripada orang awam, terutama mereka yang memperoleh sijil tersebut tanpa suntikan sangat diperlukan. Beliau berkata suspek utama kes iaitu doktor sebuah klinik swasta di Marang masih direman sehingga esok bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana melakukan penipuan. Baik, Sabtu lepas, doktor lelaki berusia 51 tahun yang mendakwa dirinya anti vaksin itu ditahan oleh polis selepas disyaki menjual sijil suntikan vaksin COVID-19 dengan kadar bayaran antara RM400 dan RM500. Polis Diraja Malaysia PDRM masih menunggu perincian maklumat melibatkan berbagai agensi termasuk pihak berkuasa Palestin berhubung kes pembunuhan seorang pensyarah Palestin di Malaysia pada tahun 2018. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani berkata pihak berkenaan melibatkan Kedutaan Besar Palestin di Malaysia, Polis Antarabangsa, Interpol dan lain-lain agensi di dalam dan luar negara. Pada Isnin lepas, PDRM memaklumkan akan memohon agar suspek kes pembunuhan pada 2018 yang dilaporkan ditahan oleh pihak berkuasa Palestin pada Ahad lepas diekstradisi ke negara ini bagi tujuan siasatan. Akan ke hebahan aktiviti yang akan dilakukan dalam masa terdekat. Baik, mesyuarat khas penggal keempat Parlimen ke-14 Dewan Rakyat akan diadakan pada 20 Januari 2022 bagi membincangkan perkara berkenaan banjir dan pasca banjir, penyelarasan bantuan kepada keluarga Malaysia dan juga perancangan jangka panjang pengurusan bencana banjir.
Baik, jom sambung belajar di Institut Kraf Negara IKN. Program Diploma Sijil dan SKM dalam Seni Kraf sesi Julai 2022 telah dibuka bermula 10 Januari 2022. Daftar segera secara online di ikn.gov.my atau WhatsApp result SPM anda ke talian 019-300-5709 atau 012-2720295. Tiada SPM atau gagal SPM, jangan risau. Pemohon yang berusia 18 sehingga 35 tahun boleh cuba untuk mohon program pengajian peringkat Sijil Kemahiran Malaysia SKM dalam bidang seni kraf di IKN dan program pengajian diploma Sijil serta Kemahiran Malaysia SKM dalam seni kraf seperti batik, tenunan, kayu, logam, seramik dan juga rotan. Baik, pertukaran alamat dan nombor telefon pelanggan yang dihormati berkuat kuasa 10 Januari 2022 iaitu hari Isnin, kaunter bahagian pendaftaran negara dan pertubuhan PPE akan beroperasi di Aras 3 Blok D9 Kompleks D Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62546 Putrajaya. Baik, perkongsian tadi mengakhiri, pastikan sahih untuk hari ini. Teruskan bersama kami setiap Isnin hingga Jumaat jam 3:30 petang bersama kami di saluran berita RTM My Freeview. Baik, amalkan kebersihan diri, pastikan anda menjaga jarak sosial ketika berada di luar dan kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Terima kasih.